Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadah huwa rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahu al-khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilai amma ba'du. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT, bersiaran lagi. Allah berikan kita peluang untuk terus berada di dalam jalan ketaatan ini, insya-Allah. Allah beri kita peluang dan ruang untuk kita terus bersiaran pada setiap malam, insya-Allah, biiznillah, biqudratillah. Mohon pada Allah Ta'ala untuk Allah tetapkan kita dalam jalan ketaatan. Tiada mampu kita melakukan sebarang bentuk ibadah melainkan dengan kudrah dan iradah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim wala manja minallah illa ilaih. Alhamdulillah, Allah pilih kita untuk duduk dalam jalan ketaatan, apatah lagi kita berada di kemuncak, menuju ke muncak. Belum ke muncak lagi, tapi menuju kepada kemuncak yang akhir zaman yang begitu dahsyat. Jika Allah buka hijab kita ni, kita akan nampak begitu dahsyat ni ujian akhir zaman ni. Subhanallah. Kekeliruan demi kekeliruan, fitnah bermaharajalela. Yang hak dikatakan yang batil, yang batil dikatakan yang hak. Maka apakah jalan terbaik untuk kita berada di zaman fitnah ini adalah kita duduk dalam majlis ilmu. Mohon pada Allah Ta'ala kurniakan kebenaran. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus ni bermula dengan kebenaran. Sungguh-sungguh minta kepada Allah kebenaran jalan. Sebab tanpa dengan petunjuk Allah, maka kita akan jumpa kebenaran. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah wali bagi orang beriman. Wali bagi orang beriman, penjaga bagi orang beriman, mengeluarkan daripada kegelapan kepada cahaya. Dan Allah pilih kita untuk duduk dalam ilmu ini, insya-Allah. Alhamdulillah. Syukur banyak-banyak, ni satu anugerah yang besar, ni satu kebaikan yang sangat besar. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah nak berikan dia kebaikan, Allah berikan dia kefahaman dalam agama. Agama pecah pada dua bermaksud. Pertama, inna dina indallahil Islam. Jadi kefahaman kita nak mengendalikan segala suruhan agama, solatnya, puasa, zakat, haji dan seluruh berkaitan dengan agama. Din yang kedua yang ulama bahagikan juga, iaitu the way of life, iaitu kehidupan kita. Jadi kehidupan kita, yang mana kalau kita lihat kehidupan kita ini, kalau salah pembawakan, hancur binasa. Dua-dua sama penting. Agama itu pengisian. Kehidupan itu yang akan mengendalikan. Kehidupan itu yang akan dikedepankan. Kehidupan. Jadi agama dan kehidupan ini
saling tidak boleh dipisahkan. Kalau agama dipisahkan, maka jadilah kehidupan yang sesat. Kehidupan yang tanpa agama sesat. Kehidupan itu akan menuju pada kerosakan. Ya. Jadi Allah beri peluang kita untuk duduk dalam ilmu yang penting ini, ya, untuk memahami kehidupan. InsyaAllah, jadi sidang jemaah yang muliakan Allah SWT, hari ini kita mula, begitulah agendanya, memang Allah izinkan kita mula awal hari. Baik, insyaAllah, bantu sebarkan dulu. Sahabat-sahabat kita mungkin yang tak terlepas pandang ke, kita akan mula insyaAllah lepas ni dalam pukul 9 suku, 9.20 kita boleh run live dah, jika tiada arahan menintang. Baik, seperti biasa, kita sama-sama melazimi amalan membaca surah Al-Hadid, dengan harapan supaya dengan amalan ini Allah kurniakan ganjaran pahala. Lalu dengan pahala tersebut Allah berikan kita kekuatan hati. InsyaAllah dalam surah Al-Hadid ini juga kata Nabi SAW, surah yang termasuk dalam surah Al-Musabbihat. Yang ini ada tasbih Sabbahalillah. Dan di dalamnya ada satu ayat yang fadilatnya sekiranya kita baca dapat 1000 fadilat, lebih baik pada 1000 ayat. Masya Allah. Itulah wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Dan ayat ni berbicara juga tentang bagaimana kalau kita lihat pada ayat yang pertamanya, sudah membincangkan tentang keesaan Allah SWT. Dan hidup ni tuan-tuan, antara kita, bagaimana hubungan kita untuk yakin dengan Allah. Dan tajuk malam ni adalah mengurus keraguan. Tajuk malam ni penting. Tulis hashtag mengurus keraguan, tag kawan-kawan mungkin yang tak faham apa tu ragu sebenarnya, dan tak tahu apa kesan ragu ni. Dan kita pun dah bincangkan banyak sebelum ni tentang ragu bagaimana. Cuma nak bagi tahunya malam ni kita nak lebih terperinci sikit dengan izin Allah, dan supaya kita akan nampak apa kesan keraguan itu. Apa kesan keraguan itu? Kita ragu ni, kalau tidak dibendung dengan baik atau tidak urus dengan baik, maka dia akan pergi pada satu perkara yang dipanggil apa? Kerosakan kezaliman. Kezaliman. Bila ragu, dia akan buat kezaliman. Apa tu kezaliman? Dia gagal meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dia dah ragu kan. Bila ada keraguan, dia akan datangnya kerosakan. Kezaliman yang lebih bahaya itu adalah dia akan melakukan syirik. Dia ragu. Ragu tentang apa ni? Sebenarnya kita berurusan hanya dengan Allah SWT. Jadi surah Al-Hadid ni tuan-tuan, mudah-mudahan dia menguatkan hati kita daripada keraguan itu, menguatkan kehidupan kita daripada keraguan. Kita ni soalnya ragu. Ragu dengan kasih sayang, ragu dengan rezeki, ragu dengan pasangan, banyak keraguan. Allah dah bagi dah pasangan yang baik, ragu lagi. Allah dah bagi dah kita peluang yang baik, kita ragu. Kita tak boleh tahu kan yang mana satu yang kita nak pegang, nak yakin kat mana. Sebab rupa-rupanya kita gagal memahami tentang keraguan. Jadi malam ni insya-Allah mudah-mudahan dengan izin Allah SWT, Allah bantu kita untuk memahami keraguan. Dan itulah jalan masuk juga kepada keruntuhan yang lebih besar. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, waswas. Elias, keraguan, waswas, ragu. Dan kita akan cuba perincikan, dan insya-Allah kita cuba tangani dengan baik. Hilangkan keraguan, nyatakan keyakinan. Bebaskan jiwamu dari segala keraguan yang membelenggu. Itu kita nak. Hidup ni bila berjaya mengurus keraguan, insya-Allah anda akan lihat betapa luasnya hidup ini. Rupanya kita berperang dengan keraguan je. Itu saja. Baik, insya-Allah surah Al-Hadid ni membantu. Mudah-mudahan membantu. Fadilat dia itu kerana surah Al-Hadid ni surah besi. Dia ragu, lawan ni yakin. Yakin dalam hati. Hati yang akan memandu hidup. Apabila ragu telah hilang, maka panduan itu lebih jelas. Ya. Dan juga niatkan ruqyah. Bagi yang mana-mana ada gangguan ke tak ada ke, kita niat je ruqyah tuan-tuan. Ruqyah ni tak perlu tunggu sakit. Ada ketika kita niat ruqyah bagi yang sakit. Ada ketika orang yang kata dia tak sakit, itu sepatutnya dia baca juga niat ruqyah bagi untuk menambah lagi kekuatan. Antibody, vaksin. Kan vaksin kan bukan untuk orang sakit kan, orang yang sihat dapat tak? Macam itulah. Bagi yang sakit, ruqyah menjadi rawatan bagi dia. Bagi yang sihat, ruqyah menjadi kekuatan bagi dia. Ada kekuatan bagi dia. Jadi niatkan itu. InsyaAllah jangan rugi, jangan lepaskan ruang peluang ini. Kalau nak saja duduk baca mungkin tiada kekuatan. Kita berjemaah ni.
Kita berjemaah ada kekuatan insya-Allah. Baik, niatkan begitu. Insya-Allah. Dan apa saja kesan daripada amalan-amalan sesuatu itu, maka teruskan. Jangan diikutkan keadaan itu. Anda kena lawan dia dengan keyakinan tadi. Kita dah beri faham ni. Ni maksud salah satu dengan ilmu yakin. Kita bagi tahu kenapa kena buat. Maka di saat datangnya perkara-perkara yang menghalang kita untuk buat, kita tahu kesan dia besar, fadilat dia besar, tiba-tiba ada halangan. Maka cara yang terbaik adalah lawan dan lalui saja halangan itu. Mohon pada Allah Ta'ala. Baik, insyaAllah. Alhamdulillah, pada yang dah bersiaran, yang menonton pada malam ni, boleh sama-sama ambil Quran atau mushaf masing-masing. Kita akan mulakan dengan bacaan Al-Fatihah insyaAllah. Dan kita terus untuk membacakan surah Al-Hadid insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى
والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه رحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وغرسكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث عجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كأرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوا رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Sudah jemaah yang dimuliakan Allah SWT, selesai sudah bacaan suci ayat Quran daripada surah Al-Hadid sebentar tadi. Mudah-mudahan dengan kita melazimi bacaan itu tadi, Allah berikan kita fadilatnya, insyaAllah, barakahnya insyaAllah, dan diberikan hajat
Daripada bacaan tadi dengan hajat kita nakkan kekuatan. Kita nakkan pertolongan daripada Allah SWT turun melalui barakah bacaan tadi insya-Allah. Pertolongan untuk kekuatan tuan-tuan. Kita dalam hal dunia ni kita yang kena uruskan, yang kita kena buat. Makam dunia ni makam buat. Nak buat tu kena ada kekuatan. Kita panggil kudrat. Kudrat, orang panggil kederat. Kalau orang kata tak larat dah. Tak larat dah, tak ada kederat. Tak ada kederat. Jadi maknanya datangnya kekuatan itu dengan pertolongan Allah. Allah berikan kudrah. Panggil kudrah, kuwah. Jadi kudrah kuwahnya, maka kita ada kekuatan yang berbentuk dua. Kekuatan jiwa, kekuatan rohani, kekuatan jasmani. Dua-dua ni digabungkan. Dan sudah pasti kekuatan rohani itu yang akan mendorong kekuatan jasmani sebenarnya. Adapun kekuatan jasmani, badan itu tidak mampu bertahan. Apabila lemah jiwanya, lemah semangatnya, jadi dua, jiwa dan semangat ni. Dua-dua ni kolap, jatuh kedua-duanya, maka seluruh sistem badan dia itu turut akan mendapat impak daripada kejatuhan itu. Namun apabila jiwa dia kuat, semangatnya hebat, maka juga memberi impak kepada badan seseorang itu sebenarnya. Malah kalau kita lihat kadaran langsung, berkadar langsung itu sudah pasti bermula daripada kekuatan jiwa yang hebat, jiwa yang kuat, semangat yang hebat, maka badannya akan menzahirkan kesihatan yang sihat. Bermaksud bermulanya sihat itu dengan taat. Tu kalau kita lihat formulanya begitu. Bermulanya sihat itu dengan taat. Ada yang diberikan sihat tetapi tidak taat, dilakukan maksiat, maka kekuatan yang Allah berinya dari awal dulu mungkin boleh berubah menjadi sebaliknya. Itulah dikatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim itu. Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum itu, melainkan diri mereka yang mengubah nasib mereka sendiri. Bermaksud ayat itu menunjukkan bahawa keadaan awal manusia itu Allah beri nikmat. Yang ini sihat contoh tadi. Maka apabila berubah diri manusia itu, yakni dia berubah daripada berpaling dia daripada ketaatan. Berpaling dia daripada ketaatan. Ustaz, bila Ustaz sebut ruqyah meremang, ya, biarlah dia meremang sampai terbang, jangan terbang sudah. Meremang tu tak apa. Biar dia meremang-remang, jangan keluar kepak sudah. Tu tak apa. Itu dia panggil simptom. Baik, bila Allah berikan kita sihat, lalu kita berpaling sihat. Kita berpaling, bermaksud sihat, lalu berpaling kita daripada taat. Ialah sihat, kita boleh buat apa yang kita suka lah. Betul? Baik. Maka kesihatan itu akan menjejaskan, akan mula terjejas asbab daripada perilaku kita yang berpaling tadi. Itu dah ada package dah tu. Itu dah ada, dia panggil sistem dia dah. Sistem tu mula berubah, maka berubahlah semua. Itu Allah kata tu, Allah tak ubah. Kalau sihat, kalau kamu tetap taat, kamu akan dapat nikmat sihat tu sampai bila-bila. Malah tidak cukup dengan di dunia, aku tambah lagi di syurga. Itu kata Allah. Allah tambah kat syurga pula. Masuklah dalam syurga selama-lamanya, kekal. Bukan kata kat dunia ni dah hilang nikmat, dah sengsara, kita tak ada apa, kemudian kita merana, melarat. Tak, sebenarnya bukan begitu. Dengan Allah SWT sebenarnya tiada istilah derita sebenarnya. Tiada istilah perkara yang menyakitkan. Semuanya nikmat. Semuanya nikmat, tuan-tuan. Dengan Allah segalanya akan jadi indah. Dengan Allah segalanya akan jadi mudah. Tapi pastikanlah dengan Allah. Sekiranya sebaliknya, bermaksud hidup itu tidak jadi indah. Dia sebaliknya, bermaksud apa? Menjadi gundah. Indah bertukar jadi gundah. Yang mudah bertukar menjadi susah. Maka apa yang berlaku? Itu kebarangkalian. Mungkin dia tidak ada dengan Allah. Bermaksud yang susah tu okey lagi. Ni, yang gundah ni. Yang indah bertukar jadi gundah. Sebab apa? Sebab kalau tengok kepada trend ataupun adat, sunnatullah,
Orang yang berada dekat dengan Allah ini, memang Allah berikan satu implikasi atau kesan dari kehidupannya itu dengan penuh dengan cabaran dan ujian. Tujuannya untuk apa? Untuk bagi tahu, walaupun keadaan orang itu penuh dengan ujian dan cabaran yang meruncing, tetapi kerana keimanan dia, keadaan itu mampu diatasi dengan baik. Kalau sekiranya, katalah contoh, Mekah tuan-tuan, Makkahul Mukarramah, bermula dengan kisah Siti Hajar dengan Nabi Ismail AS. Bayangkan kalau Mekah tu berada di Paris, kalau contoh, dengan suasana sejuknya, dengan saljinya, dengan pelbagai-bagai perkara lah yang duk impikan nak pergi overseas tu kan. Apa sejuk, seronok, salji, mana seronok. Kemungkinan kita tak nampak kekuasaan itu. Sebab tu jarang orang yang senang, yang berada dalam nikmat, jaranglah susah. Melainkan dia betul-betul dibimbing oleh Allah. Macam contoh begini, Allah bagi ilmu, Allah bagi faham, dan dia akan dibimbing. Biasanya akan nampak aku ni indah ni sebab apa? Sebab ada Allah atau sebab dengan nikmat yang ada? Nah, begitu. Kita ni bersyukur sebab suka ke bersyukur sebab kenal Allah? Ke bersyukur sebab dapat duit, bersyukur sebab dapat makan, bersyukur sebab dapat anak, bersyukur sebab dapat suami romantik, bersyukur sebab dapat apa yang kita nak, ke bersyukur sebab kita kenal Allah? Itu kadang-kadang orang confuse kat situ. Nah, sebenarnya kalau kita lihat, syukur itu adalah dengan Allah. Sebab itu Allah bagi seseorang itu setengah itu, ataupun ada susuk-susuk tubuh, ataupun figura, ataupun role model, contoh seperti mana baginda Nabi SAW yang ditunjukkan dengan satu set kehidupan yang penuh dengan kesusahan, tapi tidak merasa susah. Satu ujian yang bertubi-tubi, tapi masih lagi tidak berganjak semangatnya. Masih lagi mampu menyebarkan agama, masih mampu membangunkan ketamadun dunia. Ketamadun dunia ni begitu hebat dikembangkan. Kita mungkin susah je, mungkin kita nak mengalah, mungkin kita akan terkebelakang. Payahlah nak faham mengaji ustaz ni. Baru mengaji baru tinggallah. Bukannya nak guna apa pun, guna akal, bawa ni je. Bukan nak kena pikul kayu, balak ke apa ke, dengar ke. Wish, tinggi apa bahasa ni? Tinggi lah. Oi, tak boleh lah. Tinggal. Baru Allah uji sikit lah. Tinggal angkat tangan. Dia nak ngaji yang macam mana? Nak ngaji yang set point ustaz, 1+1=2 macam tu. Okey, nak apa? Nak duit amalkan ni ya. Amal ni 10 kali, 20 kali, 100 kali, nanti tunggu dapat duit ya. Apa? Nak suami romantik. Okey, ni amalan dia. Mungkin orang beramal nak senang. Sebenarnya dalam buat amalan ni memang susah. Lagi tinggi kesusahan nak satu subjek, contoh math dengan admat, mestilah kesannya lebih tinggi. Belajar sains biasa dengan fizik, kimia. Chemistry pula, math pula, kimia tambahan. Lagi susah satu subjek tu, lagi hebatlah seseorang tu sepatutnya. Memang bab pengajian tauhid ni memang susah. Kalau mengaji yang paling susah tauhid, tuan-tuan. Sebab tak nampak. Macam mana nak cerita benda tak nampak? Dah lah tak nampak. Lepas tu gangguan pula banyak pula tu. Tak nampak satu hal. Dah gangguan tak nampak tu satu. Tak nampak tu satu gangguan. Gangguan yang bagi tak nampak pun banyak. Sebab bila nampak saja, sebab ilmu yang paling susah, bila kata paling susah yang sehingga boleh menyebabkan wujudnya peperangan tu, ilmu tauhid lah tuan. Ilmu tauhid. Nak ajak orang beriman kepada Allah, berperang. Nabi SAW berperang sebab itulah. Ajak beriman kepada Allah, berperang, angkat pedang. Mana ada bab-bab yang simple-simple. Tauhid memang susah sepanjang hidup kita. Kalau 20 tahun, 20 tahun lah. Jadi, susah itu memang ada. Sebab kita tak tahu kita ni seronok sebab apa. Sebab tu ada baiknya kita susah. Supaya bila susah, kita tak rasa resah. Maknanya anda sedang berada dalam situasi yang mula duduk dalam landasan yang benar. Sebab mungkin senang, susah tak rasa senang. Jadi, senang ni anda rasa seronok.
Dia tak pergi pada tenang, sebab tenang dengan seronok, dia boleh jadi pairing, kemungkinan kita masih duduk pada seronok. Hilang keseronokan, baru tahu dia tenang tak tenang. Habis function semua, tengok dia menangis bucu katil ke tidak? Tak faham nangis bucu katil, rasa sunyi. Allah, orang dah tak ada dah. Allah, semua tak ada dah. Habislah, seorang lah balik. Sebatang kara balik lah. Dia seronok bila ramai orang. Bila orang tak ada, mula dia termenung. Dia seronok dengan function. Majlis ilmu, contoh, program sini. Jumpa sana, jumpa sini. Dia panggil apa? Kuliah hunters. Pak, pergi. Balik rumah. Dah jadi neraka balik. Dia kata, aku balik neraka balik. Katanya. Nah, maknanya apa? Makna mungkin dia seronok pada keadaan. Nuntut ilmu pun, nampak macam jalan agama dah. Pun boleh duduk pada nafsu. Jangan buat main. Sebab tu memang kena susah. Kita bukan nak susah tu. Tapi susah tu adalah proses. It's a learning process. The susah, malah bukan nak dibangga pun dengan susah tu. Orang kadang bangga pula dengan susah. Saya susah. Tak payah. Kalau susah kita tak setanding dengan Nabi, tak usah ceritalah susah kita, malulah. Jadi mana-mana yang nak cerita susah tu, baik lupakannya. Nak cerita panjang-panjang cerita. Kadang yang mana depression, bukan tak payahlah. Caranya jangan cerita. Tak payah cerita. Sebab kesusahan kita tak setara dengan susah Nabi. Nabi susah ya amat. Tapi Nabi tak buat karangan pun tentang susah-susah Nabi. Tak ada pun. Malah Nabi hanya menceritakan tentang ilmu. Apa yang Allah kata, apa yang kena buat. Itu Nabi ceritakan. Adapun tentang kesusahan Nabi, Nabi tak cerita. Nabi tak perlu cerita pun. Dan memang susah. 10 tahun di Mekah. 13 tahun di Makkahul Mukarramah. Nak diancam bunuh. Di pulau, tuan-tuan. Kemudian diuji 12 tahun kenabian. Diuji dengan kematian pak saudara Nabi. Dengan isteri kesayangan Nabi. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha al-Kubra. Yang menyokong perjuangan Nabi SAW. Kemudian kematian pak saudara Nabi. Itu 12 tahun. Dah 12 tahun dapat tugas sebagai Nabi. Nabi diuji dengan tahun duka nestapa. Duka citanya amat. Memang sedih berlaku. Sedih ni bukan perkara pelik. Sedih itu kemanusiaan, sedih. Tetapi bila dia pergi pada sifat kehambaan, dekat dengan Tuhan, sedih hilang, tuan-tuan. Sebab tu kalau duduk pada kesedihan manusia dan sedih berpisah tiada. Memang manusia dan sedih. Manusia dan sedih berpisah tiada. Tapi di saat manusia berpisah dengan kesedihan itu, dengan cara dia kembali kepada ketuhanan, kembali kepada Allah, mencari. Kan Nabi SAW ketika diuji dengan kesedihan itu, Nabi SAW dibawa oleh Malaikat Jibril AS jumpa Allah. Jumpa Allah, tuan-tuan. Kita dapat tak jumpa Allah? Soalan. Macam mana tu, Ustaz? Solat tu jumpa Allah lah. Itulah pertolongan yang besar. Solat tu jumpa Allah. Mi'raj ada kat situ. Jangan buat main. Tapi solat berkali pun tak rasa jumpa Allah juga. Rasa jumpa imam, jumpa AJK, itu lah. Jumpa Allah tahu dah. Tahulah Ustaz. Tak tahu saya nak jumpa saya. Tak tahu saya nak jumpa siapa masalah saya ni. Tu tak selesai masalah tu. Tak tahu jumpa Allah. Padahal dia jumpa Allah dah. Solat wasilah. Selesai masalah tu minta Allah. Solat adalah wasilah. Penghubung kepada Allah. Dah jumpa Allah, doa lah minta. Dah jumpa kan? Dah jumpa tuanku. Tengok Tuanku Agung kita kan kadang-kadang buat terkejut-terkejut makan kat restoran kan. Pak makan. Tuanku Agung lah. Apa lagi kita ni rakyat jelata yang begitu sayangkan tuanku. Jumpa, tuanku takkan halangnya. Jumpa tuanku patut merapat sembah ni tuanku. Patut susah sangat ni. Cerita semua. Apa yang susah nak cerita lah semua. Tuanku kata tak apa. Panggil orang. Dia punya tim dia. Tolong ni, katanya. Bagi apa yang diperlukan ni, bagi. Dah. Itu maksud dia. Bermaksud apa? Itu. Bermaksud tadi, bila kata kita menuju kepada Allah SWT. Memang dengan Allah, itu bertukar menjadi indah. Dengan Allah, bertukar menjadi mudah. Adatnya memang susah, memang gundah. Itu adat. Kegundahan itu manusia. Manusia sifatnya gundah gulana, ajilah, gopoh gapah. Itu sifat manusia. Allah jadikan
Allah jadikan manusia ni gopo kapah, ajilah. Gopo kapah. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita lihat bagaimana baginda Nabi SAW melalui kehidupan ini, maka sudah pasti kita akan tahu bagaimana cara kita nak mengurus kehidupan ini. Baik, jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Begitu perjalanannya, kalau kita nak melihat kembali, kita nak merungkai kembali bagaimana kehidupan kita ini benar-benar mampu berada dalam landasan yang benar. Maka perkara yang penting kita kena faham di sini adalah bagaimana kita nak meletakkan keraguan, mengurus keraguan ini. Baik, jadi sedang jemaah yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Khair. Baik, mari kita mulakan perbincangan kita. Tadi mukadimah dah tu, dah bincang dah. Baik, jadi kalau kita lihat dalam elemen kehidupan ni, manusia, kita kena faham tentang diri yang bernama manusia ni. Diri yang bernama manusia ni. Khalifah. Kalau kita lihat dalam surah ayat 9. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhih wa ja'alakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruh. Baik, bermaksud pertama manusia ini, yang mana kalau kita lihat, kita boleh pecahkan kepada dua bahagian utama. Pertama yang dinamakan jasadi. Kedua yang dinamakan rohani. Dan surah Sajadah ayat 9 ni tuan-tuan, Allah mengatakan bahawa Allah meniupkan roh. Yang ini maksud Allah menjadikan manusia ini roh dalam jasad. Yang ini dalam jasad yang mana sedia maklum dalam konteks biologi, kita akan faham apakah komponen jasad yang mana dalam konteks manusia itu sendiri yang kita tahu sekarang ni dah tengok diri kita lah. Yang ada mata, ada mulut, ada hidung, semua ada tangan, ada kaki, semua kejadian ni. Dijadikan manusia itu, laqad khalaqnal insana fi ahsan. Sebaik-baik kejadian yang sebaik-baiknya dari sudut biologinya pun sempurna, cantik, rupa cantik, ada tangan, ada mata, cantik lah. Saya tak kerti lah lebih kurang ni. Okay, bentuk boleh lah macam ni. Nampak? Okay. Adakah sekadar itu saja? Tidak. Kalau ini saja, maka jadilah kita mayat. Saya kena cerita dulu perkara ni, baru anda tahu di mana keraguan tu bermula. Kadang-kadang orang tanya, ragu. Macam mana ya Ustaz nak hilangkan ragu? Ataupun dalam soalan, Ustaz, macam mana saya nak yakin Ustaz? Okay. Anda kena tahu dulu. Dia tidak boleh main terkejut-terkejut. Oh, yakin kena macam ni. Tak. Kita kena tahu. Sebab tu ilmu tu mengungguli, menjadi panduan kita. Baik. Maka kejadian manusia ini disempurnakan. Wa nafsin wa ma sawaha. Demi jiwa dan seluruh penyempurnaannya. Maka demi jiwa dan seluruh penyempurnaan. Demi jiwa. Nafs. Wa nafsi wa ma sawaha. Nafs. Maka kalau lihat di sini, demi jiwa, maka kalau kaitkan, ia adalah asal daripada jiwa yang membicarakan soal roh. Roh ni kita takkan boleh cerita sebab dia rahsia Allah. Cuma apa yang boleh cerita adalah ada sifat-sifat yang Allah berikan pada roh itu. Apa dia? Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruh wa ja'alakum sam'a wal absar. Sama' basar. Maka kejadian kita ni yang asalnya ada mata, telinga, ada tangan, semua ni, tapi tidak mampu berfungsi. Lalu Allah sempurnakan dengan mendengar.
melihat, dan afidah, merasai. Ni yang menjadi besar ni, merasai ni. Afidah, mendengar, melihat, merasai. Asal tak boleh buat apa? Mana ada kaki, ada tangan ni, mana boleh tak percaya? Tengok mayat lah. Tengok mayat. Boleh buat apa? Tak boleh buat apa dah lah. Nak rasa apa lagi? Tak boleh. Tak boleh nak rasa apa lah. Habis terputus semua kelazatan, kenikmatan. Habis. Terputus. Apa yang terputus itu? Apakah yang menyebabkan terputus itu? Itulah kembali almarhumah. Kembali ke rahmatullah. Roh. Itu cara rasa ni. Padanya ada sifat mendengar, melihat, merasai. Tu ada cerita tentang roh lah tu. Yang mana merasai itu adalah duduk afidah ni, ulama kata meletakkan pada jiwa. Qalbu. Nah, pada qalbu inilah nanti kita akan nampak perbahasan tentang sifat-sifat hati. Pada hati itu akan dimasukkan sifat-sifat itu. Baik. Wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa. Demi jiwa dan seluruh penyempurnaan. Apakah yang disempurnakan dalam jiwa ini? Itulah yang disempurnakan merujuk kepada sifat-sifat terpuji. Okey, jelas. Bermaksud dalam diri setiap anak Adam itu ada sifat-sifat yang terpuji. Yakni dalam diri yang mana? Hati. Dia panggil lumrah dan fitrah. Baik, setiap manusia sebenarnya lumrah dan fitrahnya itu dicampakkan dalam hati, yang mana sifat-sifat itu, sebagai contoh, lumrah berpasangan. Kenapa lumrah berpasangan? Kerana lumrah berpasangan kerana ada fitrah menyayangi. Ini kena berbeza ni. Fitrah menyayangi. Kenapa nak berpasangan? Kerana ada fitrah. Ini kita nak sambung Aidul Fitri nanti. Aidul Fitri, kita dah menyambut Aidul Adha. Kembali kepada kurban, dekatkan fitrah, dah jumpa, kemudian kembali sembelih darah tu. Kita akan nampak apa sifat itu sebenarnya. Baik. Jadi, kalau kita lihat di sini, hati fitrah. Hati nak berpasangan tu, datang nak tu. Bila kata lumrah, fitrah, pada hati ni juga nanti ada pecahan cerita tentang ni. Bila sebut lumrah, saya keluarkan kat sini. Bila sebut lumrah, ini berbicara soal kehendak. Kemahuan. Yang menyokong kepada kemanusiaan, lumrah. Macam contoh apa tadi? Kita bincang, lumrah berpasangan tu lumrah. Ada ramai tu tukar, lumrah fitrah, lumrah fitrah. Fitrah dia bersih, fitrah tu suci. Lumrah belum tentu. Sebab lumrah ni sebenarnya bila sebut kehendak, kemahuan, bicara soal apa di sini? Itulah dipanggil nafsu. Baik. Nafsu berpasangan. Kenapa sekadar berpasangan saja ke? Tidak. Padanya ada fitrah. Nafsu. Sebab nafsu ni pun perbincangan tentang gaib. Nafsu gaib. Maka dia ada satu kehendak. Kehendak itu. Kehendak nak berpasangan. Sebab apa dia kehendak berpasangan? Kerana pada fitrah kejadian manusia itu ada sifat menyayangi. Ni
Ini lumrah. Okey, saya bawa turun ke bawah sini. Fitrah. Baik. Bila fitrah menyayangi, bila ada nafsu ni, ni ada kejadian fitrah. Ni semua masih dalam perbincangan kolbu. Ada nafsu, ada fitrah, ada jiwa, ada kolbu. Pecahannya ada nafsu. Kemudian nanti ada akal. Akal juga nak mendorong, menyayangi berpasangan tu macam mana? Maka adakah sekadar berpasangan saja? Tidak. Ada akal yang akan memimpin kita juga nanti. Akal, dipanggil akal fikiran. Berpasangan itu, akal ini adakah suruh berfikir berpasangan saja? Tidak. Pada akal ini akan terletaknya hukum hakam. Sepatutnya. Hukum dan hakam. Itu hukum hakam ni. Halal dan haram. Akal itulah. Contoh, maka bila berpasangan, maka akal akan bergerak mengikut hukum yang telah digaris pandukan. Maka datangnya perbahasan tentang fiqh munakahat, nikah. Ada macam tu. Okey. Bermaksud akal akan mengendalikan fitrah tadi, menyayangi nafsu yang nak berpasangan. Memang nafsu. Kahwin nafsu. Ya, memang nafsu pun. Atau kamu tak ada nafsu ke? Pelik kamu tak ada nafsu. Memanglah nafsu. Tapi nafsu tu duduk tang mana? Itu perbincangan lain pula. Jadi bermaksud, nafsu berpasangan. Bermaksud, kalau sebut berpasangan ni, lumrah ni, kita boleh cerita kepada adat kemanusiaan. Di sini juga nanti akan cerita kemanusiaan, ada perasaan. Cerita bab perasaan semua kat sini. Kalau fitrah ni, dia lebih dalam daripada perasaan. Dia adalah rasa. Tu zauq tu, rasa. Rasa yang mendorong, rasa ni akan mendorong perasaan tu sepatutnya. Rasa sayang mendorong untuk menyayangi. Dia kena macam tu. Jadi bermaksud, kalau kita lihat, daripada cerita tadi, Allah nyatakan, bermaksud kita bukan cerita tentang badan, tuan-tuan. Kita bukan cerita bab tangan, kaki, mata, kepala. Kita berbicara tentang satu komponen yang lebih besar yang menyebabkan kita ni menjadi satu kejadian yang kompleks. Kejadian yang sangat kompleks. Kompleks ni maksud apa? Sangat rumit. Sebab tu, it's complicated. Tu yang kalau tak ada bimbingan yang hak, maka it's too complicated. Takkan boleh faham. Anda takkan boleh, jangan cuba-cuba nak faham tanpa ada bimbingan daripada al-haq, daripada yang benar. Sebab tu ada orang cuba-cuba nak masuk menyelami tentang manusia. Mungkin dia akan terperangkap dalam perbincangan nafsu. Semata-mata. Mungkin. Dia akan duduk kat sini je lah. Nafsu cerita tentang lumrah. Lumrah ni pula kadang tu tukar-tukar. Dia duduk pada nafsu, perasaan. Dia pun tak tahu dia duduk kat mana. Nampak? Sebab dia lautan yang dalam ni. Anda tiba-tiba terjun je. Nak pula terjun dengan pengalaman. Lagi parah. Dia tak tahu pengalaman dia tu duduk kat mana. Mungkin anda cerita tentang kemanusiaan. Memang kemanusiaan berbicara soal keperluan, kemahuan, benda-benda ni. Perasaan. Memang dia akan cerita perkara-perkara tersebut. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Itu perkara yang kompleks. Bila kompleks, anda tidak akan mampu untuk memahami manusia tanpa dengan petunjuk daripada Maha Pencipta, daripada Allah. Jadi sebab itu J.K. Rowling menulis buku cerita tentang Harry Potter tu dan malah menulis tentang depression. Dia pun gagal dalam nak describe about depressed. Sebab dia sedang melalui gangguan perasaan. Tapi perasaan itu bukan sekadar perasaan. Sebab dia ada komponen fitrah.
Anda kena ingat, bila perasaan ni gagal diurus dengan baik, maka fitrah akan goncang. Dia akan berpaling daripada fitrah asal. Ni jadi cerita pula. Datang pula sifat nanti menyayangi, dia akan tukar membenci. Dia fitrah kat situ, fitrah. Dalam fitrah ni patutnya suci. Tapi ketika tidak kita sucikan dia, wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuruha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah mereka yang menyucikan, merugilah mereka yang mengotorinya. Nah, di sinilah ketika fitrah itu asalnya suci, tetapi disebabkan manusia gagal memahami maklumat sebenar, tujuan sebenar, maka fitrah itu dikotori. Maka janganlah disalahkan fitrah itu yang akhirnya tiada. Sebab dah dikotori. Tak dicucikan. Ini yang bahaya ni tuan-tuan. Bila menyayangi, dia akan berpaling kepada sifat mendengki. Sifat dendam, kesumat. Dia lebih dalam. Dia tekanan perasaan menyebabkan rasanya tidak stabil. Dia rasa tu dah bercampur bau. Perasaan dia dah tertekan. Nampak? Jadi rasanya telah bercampur bau. Beruntung mereka yang menyucikan ni kembali kepada asal kejadian tu. Fitrah datang daripada mana? Dia bawa balik kepada asal kejadian. Baik. Jadi bermaksud, kalau kita lihat, tidak boleh kita semudah-mudah sewenang-wenang bercerita soal diri, kemudian terus-terus nak bercerita soal kehidupan, tanpa anda memahami struktur kejadian itu. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Baik. Jadi, bila kata kita dah tahu dulu kedudukan ini, maka baru kita boleh lihat kat mana akan datangnya kekacauan, kegalauan. Kat mana duduk datangnya. Baik. Bila kata manusia itu yang dimasukkan roh, yang mana dipanggil nyawa, nyawa dipanggil nafas, bernafas itu datanglah segala gerak, itulah melihat, mendengar. Disebut melihat, mendengar, merujuk kepada jasad sebenarnya, tetapi sifat yang ada pada jasad bukan sifat jasad. Bagi contoh, melihat mata, mendengar telinga. Okay. Semua ini wakil. Sebut dua komponen besar ni, maka ini komponen besar tuan. Bayangkan, melihat, mendengar tak ada. Boleh buat apa? Langsung tak boleh buat apa. Tak boleh nampak, tak boleh dengar. Blind. Total blind. Habis. Tak boleh buat apa tuan. Allahu Akbar. Ini kita tak boleh nak buat apa. Tapi Allah pernah kata dalam Quran, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Allah boleh buat. Orang yang ada mata, telinga, habis Allah tutup semua, rapat. Langsung tak nampak jalan keluar. Allah buat. Hati-hati. Ini pada struktur yang roh. Maka sebenarnya merujuk pada badan jasmani, cuma afidah. Summa sawwahu wa nafakha fi min ruhi wa ja'alakum sam'a wal absara wal afidah. Baik, afidah ni nafas yang berbicara soal bahagia, bicara soal sifat, maka jiwanya akan mengunggulinya. Jiwa. Maka jiwa ini yang Nabi kata, ala inna fi jasadi mudghah, pada solat jasad kullu, pada fasadat jasad kullu, ala wahya qalbi. Itulah jiwa atau qalbu. Baik, pada qalbu itu terpecah pula perbincangan tentang tadi, nafsu, akal. Nafsu dan akal. Qalbu menjadi yang utama. Nampak kedudukan dia. Baik, maka di sini, asal kita duduk kat sini ni, jiwa yang dah sempurna, maka di ruangan inilah datangnya ujian. Anda kena tahu duduk mana.
Ujian nafsu ni nak tengok bagaimana kita menggunakan akal dan hati untuk mengendalikan ujian yang sedang berlaku pada nafsu itu. Nafsu tu yang diuji. Nafsu tu yang diuji. Apa ujian nafsu tadi? Tadi, lumrah tadi. Ada tak ujian pasangan? Ada. Ujian pasangan tak? Ada. Ujian apa lagi? Macam-macam apa yang menjadi kehendak kat sini lah. Ujian makan ada tak? Makan. Ada. Makan bukan kehendak? Ya. Pasangan ada? Ya. Apa saja kemahuan lah. Jadi ujian lah. Adakah semua orang nak senang? Nak susah pun sama. Kehendak. Kehendak apa? Kehendak tak nak susah. Kehendak juga tu. Lawannya senang. Ke situ. Banyaknya ujian kata, ya. Memanglah ujian semua kat nafsu ni. Habis kat mana jadi ibadat tadi? Yang ada kata ibadat ni. Di saat anda cuba untuk menundukkan semua ni. Dipanggil nafsu yang tenang. Nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah. Cemburu. Semua duduk kat sini. Cemburu. Iri. Dengki. Semua kat sini. Dan termasuklah ragu. Barulah baru nak cerita pasal ragu ni. Iyalah. Ingat, terus cerita tuan-tuan. Dan keraguan itu wujud disebabkan oleh gangguan-gangguan ni lah. Ni senang susah pasangan makan ragu sebab kita boleh simpulkan nafsu itu ujiannya adalah pada perkara lumrah, perkara adat. Malah kita boleh lihat bagaimana keraguan tiada kebendaan. Itu je. Kita boleh simpulkan ragu tu apa? Ragu tentang tiada kebendaan. Itulah ragu. Ragu tak ada makan kan? Ke ragu tak ada pahala? Jaranglah orang ragu tak ada pahala. Pahala ni semua boleh berlapang dada kan? Tak apalah Ustaz. Kalau tak ada pahala tu tak apalah. Kita sabar je lah. Pandai pula. Sangka baik. Nampak? Kenapa saya tak ujian pasangan? Saya sebut pasangan ni. Sebab pasangan ni, dia berbicara soal fitrah tadi kan. Kenapa berpasangan? Menyayangi kan. Menyayangi itu sifat paling tinggi tau. Iblis tak boleh buat. Iblis tak boleh buat untuk menyayangi. Tuan-tuan, sedang jemaah yang memerlukan Allah Ta'ala. Yang menuntun malam ni. Yang menuntun malam ni. Anda jangan lihat kepada amalan yang mana mungkin anda buat. Iblis lebih terror buat pada anda. Semua amalan yang anda buat hari-hari, semua Iblis boleh buat. Kecuali berkasih sayang. Sebab tu, ujian pasangan nombor 1. Patutkah ada curiga dengan suami? Itu ujian kasih sayang lah tu. Dia amalan ni, bila kata amalan milik Allah, bukan rasa sikit lagi. Tiada amal. Memang tak ada. Tak ada milik. Semua ni nama kereta, nama orang, rumah, nama orang. Semua nama. Macam tu. Semua amalan nama Allah. Tak ada nama Farid. Tak ada. Jadi, tiada kita memiliki amal. Habis, kalau tak ada memiliki amal, tu yang kena kerja tu. Dah kita tak ada apa-apa. Orang tak ada apa-apa kan, bekerja kan. Betul tak? Kalau dah ada semua nak kerja buat apa? Itu contoh kan. Ini nak kerja. Mana? Kita mana ada duit? Kau ingat aku ni, mak pak aku cok duit ke? Kau ingat mak pak aku owner bank ke? Tak ada sebab bukan owner lah kena kerja dia. Memandangkan kita ni bukan pemilik, sebab tu kena solat tak henti-henti. Sebab solat bukan milik kita. Kalau solat tu milik kita, tak payah solat dah. Milik kita. Tu. Syarikat bukan milik kita. Kalau bukan milik kita tu kena kerja tu. Kalau syarikat milik kita tak payah datang kerja. Tak apa. Hai. Ini saya datang. Suka hati aku katanya. Bos tu bapak aku katanya. Tak datang kerja. Sebab apa? Syarikat tu pak dia punya.
Ha. Maksud Ustaz tak boleh hebat dengan iblis macam mana? Tak boleh hebat dengan iblis. Maksud saya kena faham. Amalan tak boleh lawan iblis yang amalan yang kita buat perbuatan tu. Ni saya bagi tahu. Anda nak challenge baca Quran, dia pun pandai. Nak challenge solat, dia pun solat. Nak zikir, dia pun zikir. Tapi amalan yang dia tidak boleh buat langsung, itu amalan berkasih sayang. Iblis langsung tak ada. Dia geram lagi ada. Sebab itu orang tengah elok-elok sayang, dia bubuhnya sangka. Sebab apa? Sebab macam tadi. Patutkah dia curiga pada pasangan? Sebab memang tak patut. Sebab awal-awal lagi anda tak nak menyerahkan kasih sayang pada Allah. Sebab doanya sebelum ni nak bagi Allah sayang seorang dia. Kat situ wujudnya. Kat situ datangnya kehendak ni. Nafsu ni. Nafsu ni dah jadi besar. Akal jadi kecil. Tak masuk akal minta barang bukan kita punya. Patutnya tak masuk akal minta sayang tu duduk kat suami dia. Tak masuk akal permintaan tu. Sepatutnya. Akal jadi kecil. Adakah minta benda yang bukan milik kita? Minta. Contoh. Permintaan nak kaya. Nak kaya tu nak apa? Kaya tu sifat Allah. Habis tak boleh minta kaya lah. Kayakan aku. Kayakan aku ya Allah dengan apa? Tu kalau minta aku nak kaya. Kaya apa kau nak? Kaya tu sifat aku. Bukan sifat kamu. Kamu tu miskin papa ke dana. Antal ghani wa nahnu fuqara. Aku nak sayang. Ustaz nak cerita apa sesuai supaya anak seperti solat? Ceritalah suruh dia. Budak-budak ni, peringkat awal ni, kita kena letakkan suruhan, penguatkuasaan. Dia faham tak faham tak tepi dulu. Tapi kita akan faham satu perkara adalah, ini semua Allah bagi. Bukan mak pak yang bagi, bukan abi umi yang bagi. Allah yang bagi, solat. Habis cerita. Dia lebih faham, budak lebih faham sebenarnya. Kita je rumit nak terjemahkan. Ya? Kita rumit nak terjemahkan. Kita dapat semua dengan Allah bagi. Jadi kena sujud dengan Allah melalui solat. Selesai masalah. Yang ini kita explain detail, itu saja. Baik, jadi bila kita berada dalam keraguan ini kerana kita tidak berjaya mengawal fikiran kita, malah tidak meletakkan iman kita, menyebabkan nafsu yang akan berada di depan, mengendalikan semua perkara yang kita nak ni. Contoh, bila kata nafsu nakkan pasangan, ni ragu ni kat sini, kat nafsu ni, saya terus tulis kat bawah ni. Tiada kebendaan ni bermaksud tiada pasangan. Ragu tiada pasangan. Tiada pasangan, ragulah. Ragu ni risaulah. Risau tak kahwin lagi. Risaulah kan. Risau tak ada pasangan. Okey. Kenapa tiba-tiba boleh risau tak ada pasangan ni? Yelah, nanti orang cakap kita ni macam tak ada orang sayang, tak ada orang sayang saya lah Ustaz. Nampak? Bermaksud kerisauan tu sebenarnya duduk pada tu kasih sayang. Fitrah dia, waktu tu sepatutnya hati dia dah ada sifat sayang dah. Sayang ni dah ada. Tapi sebab sayang ni, yelah, muda-muda lagi ataupun awal-awal mana duk faham sayang tu dari Allah. Tahu tapi tak faham. Jadi, sampai satu peringkat umur, dia dah nampak risau tak ada pasangan. Tu je. Sebab fitrah waktu tu dah masuk dah. Nak menyayangi. Nak menyayangi siapa? Tak ada siapa sayang saya. Mula. Tak ada siapa nak sayang saya, Ustaz. Nak sayang siapa? Kan? Dia dah mula pening kan? Mula pening tu. Patut kenal lah sayang tu siapa. Tapi tak bermula dengan kenal kan? Bila kenal pasangan, jumpa pasangan yang bernama Abang Leman. Jumpa Abang Leman lah. Jumpa Abang Leman. Daripada tak ada pasangan, bertukar ada pasangan. Ada pasangan kan? Okey, sekarang ni apa tu ragu? Ragu tiada kebendaan. Sebab memang kehendak tu asal tak ada. Benda yang tak ada, kita akan ragu, kita akan risau. Benda tak ada. Sebab tu dengan Allah itu yakin. Sebab Allah ada. Allah yang kekal. Anda nak ragu, nak yakin pada benda? Tak boleh. Sebab sifat benda asal tiada. Nak yakin dengan duit? Tak boleh. Nak yakin dengan suami? Tak boleh. Nak yakin dengan isteri? Tak boleh. Tak boleh. Lagi-lagi dia buat perangai dah terjebak, dah macam-macam perkara perangai dia buat. Lagilah tak yakin.
Saya tak yakin Ustaz dengan suami saya tu dah macam-macam perangai dah. Ish. Isteri pula, saya tengok muka tak yakin dah. Dia dah macam perangai-perangai. Nampak? Jadi, memang, kenapa saya tak boleh yakin dengan pasangan? Siapa suruh yakin dengan pasangan? Memang pasangan tak boleh meyakinkan kamu. Oh, itu bermula keraguan ni Ustaz. Iyalah, ragu tu dah ada sebab ragu itu pada benda. Asal benda semua ragu. Simple. Bila nak faham ni? Bila Allah uji pula. Dah tak faham-faham sangat, Allah bagi uji. Apa uji? Mula ada Abang Leman, mula pula. Abang Leman ni siapa ni? Dia kahwin dengan Jemah lah. Jemah ni isteri pertama dia. Si Jemah ni. Tiba-tiba, dia ada seorang jijah pula masuk lain. Dia mula risau balik datang. Habislah aku. Padahal Abang Leman ni bukannya hilang. Ada duduk kat situ. Tapi dia risau apa? Ni. Dia tak selesaikan ni. Sayang ni. The question adalah, di mana duduknya sayang ni? Si Jemah dah pening. Aku dah doa minta sayang tu ada kat Leman je. Aku doa dah. Kenapa pula jijah ni datang? Dia pening. Temah nombor 3. Jemah nombor 4. Jijah temak lah. Kita pun lupa. Tanya Abang Leman lah isteri dia. Mana kita lupa isteri dia nama siapa. Yang tahu Pe'ah. Pe'ah ni dia punya geng-geng akan allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Di geng-geng yang menyebarkan kepuakaan panggil. Bagi orang ragu. Tiada pasangan ada. Allah asal tak ada. Kemudian diadakan. Kehendak tadi dipenuhi. Dah dipenuhi lah. Nafsu. Ni nak nafsu. Nafsu ni nak ada pasangan. Betul lah. Soalannya, nafsu tu ke mana perginya? Nafsu tu patutnya dibimbing oleh kasih sayang. Kasih sayang itulah sepatut dari jiwa. Itulah panggil bersatunya jiwa. Tapi sebenarnya bila dah bernafsu semata-mata, dah tak nampak jiwa-jiwa ni dah. Dia nampak Abang Leman je, Jemah dengan Leman ni, dia nampak mereka berdua je, habis. Di sinilah datangnya sangkaan tadi, buruk sangka. Buruk sangka pun datanglah. Dia risau. Apa yang dirisaukan? Kan dah bagi tahu tadi, kerisauan itu adalah duduk pada kebendaan. Sepatutnya, di saat kita dah ada, contoh si Leman ni, Leman telah berkahwin dengan Jemah. Ambil contoh ni lah senang tuan-tuan. Saya buat contoh gini lah. Yang mana Leman pun ada hasrat berpasangan, Jemah pun ada hasrat berpasangan, ditemukan, dinamakan takdir. Takdirkan mereka bertemu. Maka lumrah berpasangan telah selesai. Faham? Lumrah berpasangan ni dah selesai. Selesai satu bab. Tapi risau masih ada. Sebab kalau duduk atas lumrah, atas Leman, atas Jemah, risau masih ada. Sebab apa? Memang kalau berpasangan itu lumrah. Lumrah tu kan nafsu. Nafsu lah lumrah. Ingatlah lumrah tu amarah. Dia akan pergi pada amarah. Kalau lumrah, dia tidak diurus dengan fitrah, maka dia akan pergi pada amarah. Yang jadi isunya sekarang, lumrah ini tidak diurus dengan fitrah. Berpasangan ini bukannya agenda nak berkasih sayang. Agendanya nak memiliki. Ini masalah ni. Bukan nak berkasih sayang rupanya. Masing-masing nak memiliki. Sepatutnya agenda fitrah ni nak berkasih sayang. Si Leman nak menyayangi Jemah, Jemah nak menyayangi si Leman. Saling sayang menyayang. Tapi rupanya sayang si Jemah ditukarkan dengan amarah. Amarah si Jemah ni, aku nak conquer si Leman ni. Janganmu nak lagi mana-mana. Aku nak conquer si Leman ni. Si Leman pula, kau tak tahu aku siapa lagi. Aku nak conquer kau Jemah. Cara conquer tak kisah, aku akan kahwin dua. Masing-masing. Leman tunjuk kuasa, Jemah nak menguasai.
Masing-masing belagalah berdua. Sepatutnya bila kata lumrah berpasangan, risau masih ada. Sebab adat berpasangan penuh kerisauan. Adat. Sebab tu syaitan duduk seronok betul duduk kat rumah tangga ni. Sebab berpasangan tu kerisauan lah. Apa risau apa? Risau macam-macam perkara lah boleh diwujudkan risau tu. Risau nanti dah, bang, nanti kita kahwin ni senang ke susah bang? Alah, abang payah nak jawab soalan ni. Tahulah. Dia. Pergilah kepada hal-hal tadi. Apa kita nak makan bang? Masa depan kita, what's next? What's our plan? Dia mula. Lepas ni kita dah kahwin ni bang nak buat apa? Tiba-tiba pula aku tak tahu apa pula ni. Mula pening. Jemah pun lemau, leman pun lemau. Aku harap kamu, kamu harap aku. Lagi sekali dua-dua tak boleh harap. Macam mana elak risau jodoh anak lambat ustaz? Kan dah kata dah jodoh tu memang risau. Nama nak elak-elak risaunya, nak ngilak apa terima jodoh merisaukan. Jadi janganlah fikir soal jodoh tu je. Fikirlah soal kasih sayang tu ada. Fikir jodoh tak habis-habis. Jodoh tak habis-habis. Dah tentulah jodoh tu merisaukan. Duit itu merisaukan. Apa? Yang tulis besar-besar sikit. Risau sama dengan benda. Habis cerita. Benda ni apa? Semua cerita tentang lumrah dan dunia. Lumrah dunia. Ceritalah lumrah dunia. Apa tadi? Jodoh. Anak lambat jodoh. Dah kalau suami dapat jodoh baru, tak risau. Risau anak-anak dapat jodoh, lalu suami jodoh baru. Sudah lain yang aku risau, lain yang jadi. Asal jodohnya, mesti risau. Asal mati pun risau. Lumrah mati kan. Makan bak rezeki. Makanlah. Apa lagi? Susah senang. Ini saya highlightkan yang core terus. Susah. Dah senang pun susah. Apa cerita Piramli tu? Hidup pun susah, mati pun susah katanya. Apa cerita tu kan? Hidup pun susah, mati pun susah. Senang pun risau, susah pun risau. Sebab susah tu benda, senang tu benda. Susah sebab tak ada benda, senang sebab ada benda. Isunya benda, asal benda je risau. Kholas, kat situ je. Sebab tu ada orang zaman sekarang contoh PKP. Kita tahu yang susah tu risau dah. Dah tahu dah yang susah tu risau, kita dah tahu dah. Wa na'udzubillah min zalik, amai pula yang sampai membunuh diri. Allahu akbar. Ya Allah, itu kena buat sesuatu tu. Yang berwajib kena buat sesuatu tu. Baik yang senang pun risau. Kita hampir mati kita. Hampir mati? Tak boleh fikir niaga puluh-puluh tahun, hampir mati. Tak boleh fikir kita cuba nak fikir kan apa? Tak boleh fikir, I cannot brain. Orang senang pun risau. Rupanya dapat jawapan dah. Asal benda semua risau. Susah sebab tak ada benda, senang sebab ada benda. Kesimpulan, benda tu merisaukan. Macam mana tak nak risau Ustaz? Tak ada benda. Orang cakap tak ada bendanya. Bahasa mudah. Tak ada bendanya kamu risau tu. Tak ada benda. Habis tu jodoh ni tak ada. Memang jodoh asal tak ada. Kalau dah tak ada jodoh, tak ada dah lah. Allah payahlah Ustaz nak faham benda ni. Kau orang cakap anak kita tak laku lah. Apalah. Dah kena pergi. Nampak tak laku tu fikir orang kan. Orang kan risau. Apa lagi dia fikir? Kalau orang cakap gitu, orang cakap ni. Ada fikir orang cakap. Silakan lah. Dan nak duduk dengan orang, duduk. Allah kata apa? Mesti ke jodoh? Semua orang mesti ada jodoh kahwin? Mesti ke? Wajib ke? Tak ada. Wajib ada tu sifat Allah. Wajib ada itu Allah. Harus ada itu jodoh. Ngaji bab wujud ada pula. Wajib ada itu Allah. Harus ada itu duit. Benda ni maqam harus. Jangan buat macam wajib. Wajib ada pasangan. Itu yang pening. Wajib ada pasangan tu pening tu. Wajib ada makan. Pening. Ya Allah. Kerja nak makan. Harus.
Asal benda semua harus. Harus sifat. Mungkin dia panggil. Mungkin. Jadi nak mengurus kerisauan, bagaimana nak urus? Kembalikan perbahasan dia kepada yang benar, terima. Tengok. Bila kata risau, benda ni risau, jadi kena kembali kepada hakikatnya berkasih sayang. Bab jodoh berkasih sayang. Jodoh tiada, kasih sayang ada. Jodoh ada, kasih sayang ada. Sekarang bila dah dapat anak tu jodoh, lepas tu tak dapat anak, risau pula. Alah, ustaz tak ada anak lagi, risau. Dah anak pula. Dah dapat anak pula, alah risau pula. Jadi tak jadi. Ya Allah. Habis tak? Dah janganlah fikir lagi pasal anak tu. Fikir saja bagaimana kita nak mengisi sifat itu dalam diri. Anak itu contoh nak isi sifat baik. Bagaimana nak didik jadi baik. Kita tidak perlu lagi berfikir lagi ataupun mengira-ngira tentang benda tadi. Kita hanya melaksanakan hukum hakam saja. Akal mengatasi, patutnya memimpin. Bila kata kasih sayang ini jiwa, maka jiwa ni yang didorong, yang mana akal, yang ada hukum hakam, dialah yang akan memimpin balik risau ini. Kalau kita rujuk dalam surah Ali Imran, wala tahinu wala tahzanu. Jangan kamu bimbang, jangan kamu rasa lemah, jangan kamu rasa bimbang. Akal kata, itu Allah cakap. Maka aku tak boleh lawan. Maka Allah kata, jangan-jangan. Nah, macam mana tak nak risau? Tak nak risau, lawannya jangan risau. Habis cerita. Macam mana Ustaz tak nak risau? Jangan risau. Sudah, jangan. Sebab apa jangan? Allah kata jangan. Wala tahinu, wala tahzanu. Oh. Wala tahinu, wala tahzanu. Alah Ustaz, jangan. Sebab tu kena ada lam alif tu. La. Nafi kan? Dan ingat pula orang yang ada di bisik-bisikkan, habislah kau, matilah kau, habislah kau. Aku tak risaulah apa yang kau cakap ni. Cakap gitu, nafi kan? Patutnya. Oh iya ke? Orang boleh jadi juga kan? Habislah kalau dia kata iya ke, boleh jadi juga, habis ya. Itulah iblis masuk ketika Nabi Adam AS dengan Siti Hawa. Itu iblis masuk dekat Siti Hawa dengan kerisauan atau risau. Risau tak duduk kekal dalam syurga. Sedangkan Allah dah jamin. Contoh macam kita risau pasal benda jodoh, mati, makan susah. Ini memang pada adatnya tiada. Tapi Allah jamin dah. Jamin ni bermaksud, jamin dengan apa yang ditakdirkan itu yang terbaik. Itu jaminan Allah. Sekiranya Allah takdirkan tiada jodoh, itu terbaik bagi kamu sebenarnya. Buat masa sekarang lah. Ke depan kita tak tahu. Sebab tu ada satu kenyataan saya tulis. Jangan risaukan masa depan yang buruk selagi mana ditakbir oleh Allah yang maha baik. Jangan risau dengan masa depan yang buruk selagi mana kita bertuhankan Allah yang maha baik. Allah yang mentadbir kebaikan. Yang kita patut risau perangai buruk kita. Yang akan memburukkan lagi keadaan itu. Perangai buruk sebenarnya dah tak ada jodoh, lepas tu mula marah-marah. Dah tak ada jodoh, mula tengok orang dengki. Aku nak santau dia ni. Oh, awak nak ada jodoh, dia santau dengan kawan-kawan. Buat apa? Tu nak cari pasal lah tu. Ni kita dah ada jodoh. Kita dah dapat jodoh, dah dapat abang Leman. Si Jemah dah dapat Leman, dah jodoh dah. Tengok-tengok Jijah nak masuk lain. Dia santau si Jijah tu. Aku tak boleh tengok lah si Jijah ni masuk. Aku nak aku je dapat jodoh. Patutnya Allah kata, bagilah peluang si Jijah tu dapat jodoh dengan si Leman pula. Kamu dah dapat jodoh dengan dia. Sudahlah. Kamu buat kerja kamu lah Jemah. Jemah marah, Jemah gerak. Buruk ni. Habislah masa depan aku buruk bila Jemah masuk, Jijah masuk ni. Dia santau Jijah. Dia santau si Jijah dengan Jemah-Jemah. Lingkup sekali. Yang main. Yang buruk, balas buruk balik. Allah kata apa? Setiap kebaikan, dia balas kebaikan. Setiap keburukan, dia balas keburukan. Kamu santau orang, santau tu balik kat kamu balik. Kamu hina orang, hina tu balik kat kamu balik. Tak adanya, tak ada. Oh, aku geram, puas hati aku hina dia. Puas hati, bukan puas hati, puas nafsu kamu. Tak ada puas hati je. Hati takkan puas dengan kejahatan.
Hati takkan pernah puas dengan kemaksiatan. Sedang jemaah yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, kalau kita lihat, bila kata mengurus kerisauan, mengurus kebendaan, kita kena urus benda kembali kepada fitrah. Itu kan ada benda. Dia ada tak macam tadi pasangan. Urus pasangan, lumrah berpasangan. Risau lagi? Ya, risau. Okay, sekarang jangan fikir lagi pasangan tu. Memang kalau fikir pasangan, risau. Macam mana tak nak alihkan? Kita kembali kepada jiwa. Bukankah kita berkahwin ni kerana Allah berikan kasih sayang? Sayang ni Allah bagi. Bukannya sebab leman, bukan sebab jemaah. Apa Allah? Surah Ar-Rum ayat 21. Okey, kalau yakin Allah bagi, boleh tak lepas ni fokus buat ketaatan? Boleh. Buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang larang. Kamu duk risau-risau berpasangan, risau-risau berpasangan. Pada yang sama, kamu tidak buat apa yang Allah suruh. Kamu meninggalkan apa yang larang. Malah kamu buat benda yang Allah marah. Apa dia? Kamu syirik kepada Allah. Kamu mengaku sayang tu kamu. Kamu membesarkan diri pula tu. Kamu menghina orang lain. Kamu menafikan hak orang. Itu berlakulah semua benda. Sepatutnya, habis Ustaz takkan saya yang berkasih sayang. Habis dia tu tak sayang saya. Sekarang ni benda dah terlajak ke depan. Kita mula pun dah tak betul. Nak betulkan memang kena ambil masa. Malah ada benda-benda yang menyakitkan. Maka hadapilah kesakitan itu dengan keimanan. Hadapi baliklah. Hadapi balik. Macam mana nak mengelak dari asyik bertanya pasal jodoh Ustaz? Nak mengelak asyik cerita pasal jodoh. Mana boleh mengelak kalau benda tu memang ada dalam hidup kita. Dia takkan boleh mengelak. Dalam buah serang, silat cakap Hanafi, kamu mengelak, kamu kena. Jangan mengelak, jangan lari daripada masalah. Jangan. Hadapi jodoh itu. Terima. Itu saja. Konsep kita kena terima. Jangan lari daripada kesusahan. Susah tetap ada. Jangan lari. Duduk, terima kesusahan. Dan jangan lari di saat Allah dah bagi kesenangan. Anda lari daripada kesusahan. Lari pada orang susah. Lari. Itu masalahnya. Lari pada orang susah, tak mau dekat. Ataupun saja buat-buat susah, tunjuk susah. Tunjuk-tunjuk susah. Nanti aku tu senang kau orang minta nyanyi aku. Kita buat-buat susah lah. Jangan. Hidup bukan pelarian. Kenapa nak lari? Nak lari gimana? Jangan lari. Duduk, jangan lari. Yang tak kuat Ustaz. Masanya bina kekuatan lah. Kalau dah tahu diri itu tak kuat, bina kekuatan lah. Kekuatan ni yang kena bina. Baik, nak bina kekuatan, kita sambung nanti. Jangan lari. Duduk, jangan lari. Hadapi kerisauan itu. Terima. Malah kena tahu yang aku risau ni benda. Cukup malam ni. Yang aku risau ni benda. Ya, benda memang merisaukan. Terima dulu kenyataan tu. Jadi nak menguruskan kerisauan, terimalah yang dirisaukan itu memang merisaukan. Habis cerita. Anda risau jodoh? Ya, memang jodoh ni merisaukan. Baru mengaji. Sebab apa? Memanglah risau, ragu, dudukkan nafsu. Yang nafsu semua risau. Anda layan suami dengan nafsu semata-mata. Nafsu ni apa? Takut hilang. Itu nafsu lah. Jangan ingat nafsu tu kahwin lagi ni nafsu. Tak nak bagi kahwin pun nafsu. Sama je. Tak nak bagi kahwin pun nafsu. Dua-dua nafsu. Asal nafsu mesti ragu. Makin buat makin ragu. Makin buat makin ragu. Kalau mengaji kerana nafsu. Apa nafsu? Takut orang pandang hina. Kena ngaji lah. Kena sambung lah master. Kena sambung PhD lah. Kan orang hina pula. Ragu juga. Dah ada pun ragu. Tak nak apa? Nak ubah hidup. Supaya nak senang. Kenapa tak nak susah? Nanti kau orang hina kita. Ragu lah. Okey, dah senang pun ragu juga. Apa dia ragu ni? Benda. Asal benda semua meragukan. Jadi, terimalah benda tu memang meragukan. Jadi, sepatutnya bila anda terima benda itu, sama ada nyata atau tidak. Bermaksud contoh. Soal jodoh memang meragukan. Tup-tup dijodohkan. Terimalah jodoh tu patutnya. Jangan duk ragu ya kat ya tak ya. Last sekali, habuk pun tak nak. Terima tu. Jodoh ni memang meragukan. Macam mana nak hilangkan keraguan?
kembali kepada yang menjadikan atau yang memegang semua perkara yang benda tu. Apa dia? Kasih sayang. Kasih sayanglah yang memegang jodoh. Kang risaulah kan kalau kahwin korang cerai-berai macam mana? Apa yang menyebabkan cerai-berai kalau tidak kerana kasih sayang? Kalau dah berkasih sayang, takkan bercerai-berai. Tak ada kerja lah tuan-tuan pergi ke mahkamah, jumpa depan hakim, filekan perceraian. Kenapa? Sebab saya sayang sangat kat isteri saya ni kan. Ya Arif, jam terus. Sebulan cuti. Pening aku, banyak-banyak kes. Inilah kes pertama aku dengar, cerai sebab sayang. Ai. Tak ada. Tapi sayang, tapi tak mampu luahkan ada lah. Duk bengkak kat hati tu kan. Tak boleh nak luar, tak boleh ni, bercerai. Nak macam mana? Anda tak buat jalankan tanggungjawab. Tak jalankan tanggungjawab, tak buat apa yang Allah suruh. Duk galik dengan nafsu je. Apa dia? Sibuk nak berpasangan saja. Jadi, kembali kepada kasih sayang. Jadi, nak pegang kasih sayang pula bukan dengan pasangan. Pasangan tidak mampu menjaga kasih sayang. Pasangan takkan mampu menjaga kasih sayang. Jangan harapkan suami jaga kasih sayang. Jangan harapkan pasangan jaga kasih sayang. Kasih sayang dijaga oleh tanggungjawab masing-masing. Itu yang dipanggil ketaatan. Ketaatanlah yang menjaga kembali sifat kasih sayang itu. Akal memimpin kembali hukum dan hakam. Yang mana halal, yang mana haram. Jangan biar pula isteri itu jadi public property. Public property untuk tontonan umum sesuai ditonton oleh semua lapisan masyarakat. Dia pendakwa, Ustaz. Tak apalah, kita bersangka baik. Yalah. Jangan satu masa kamu bersangka nanti. Biar jadi private property. Patutnya. Belum lagi cerita bab aurat lagi. Belum cerita bab berkawan dengan lelaki ramai, berkawan dengan itu. Isteri itu senang diakses oleh orang lain. Senang saja nak kena akses dengan orang yang tak berpatutan, malah tak patut pun. Senang, siapa-siapa boleh akses isteri awak tu. Habis. Lepas tu menung. Macam mana tak boleh sayang ni, macam mana Habis Ustaz, suami tu senang pula kena akses dengan wanita lain. Itu sebab ada kota, faham? Kalau tak ada kota pun tak boleh nak kena akses juga. Sebab ada kota lah tu, ada 3 lagi menanti tu kosong. Ada dia laluan-laluan masuk tu. Bila nak buka dia punya kaunter tu, tunggu. Laluan tu ada. Ni orang perempuan ni mananya? Apa sebabnya? Tak ada sebab. Tak ada sebab, janganlah buat sebab. Jangan cari penyakit. Laki pula. Kalau nak tambah lagi tu, kena fikirlah untuk apa? Mendidiklah. Dah? Baik. Jadi sebenarnya yang mulakan Allah Ta'ala, saya kira cukup setakat tu untuk malam ni. Kita akan sambung lagi esok. Perbincangan masih membincang tentang mengurus kerisauan. Nampak? Bila kita kupas satu-satu, kita buka, baru kita nampak tuan, dengan izin Allah. Dengan ilmu dia. Baru kita nampak di mana duduknya kerisauan tu. Oh, risau tu memang ada. Ya. Tapi nak bagi tahu yang anda risau tu tidak real. Orang kata apa? Lalu orang cakap apa? Struggle is real. Depression is real. Oh. Kalau letak kat dunia, it's not real. Dia existing, dia wujud, tapi tidak real sebenarnya. Saya lebih berpendapat begitu. Sebab memang dunia ni penipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Penipu. Dia bukan benda yang ada, dia bayang-bayang dia. Dia existing, dia ada, tapi tidak real. Patutnya gitu. Risau is existing, but it's not real. Patut cakap gitu. Depression is existing, is but not real. Kita kena cakap gitu. Risau, existing, ada, tapi tidak benar. It's not real. Malah, perkara itu adalah ujian, imtihan, untuk menguji sejauh mana keyakinan seseorang itu pada Allah SWT. Baik, insyaAllah, saya kira cukup setakat tu dulu perbincangan kita pada malam yang penuh barakah ni. Khair. Saya tutup dengan satu soalan. Ada satu soalan ni.
Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana nak yakin dengan perhubungan? Dah ada jawab tadi. Soal jodoh ni. Bagaimana nak yakin dengan jodoh yang telah ditentukan? Bagaimana nak yakin? Dia mula berbelah bagi ya. Berbelah langsung tak bagi-bagi. Dia pertama apa yang kita bincang tadi, alhamdulillah kita sentuh panjang lebar lah. Setiap benda yang datang dalam bentuk benda, itu semua akan mendatangkan kerisauan pada kita. Sebab tu ulama cukup takut bila datang dunia. Dan Nabi cukup takut dengan dunia. Baru kita tahu lah, oh dunia ni patutlah. Sebab benda merisaukan. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ketika diuji dengan sakit, tuan. Kita memang dalam bab ikhtiar perubatannya harus boleh makan ubat. Tapi Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mengatakan bahawa ketika aku ambil ubat tu, menyakitkan aku lagi. Ni lain lah pula. Sebab apa? Ketika ubat datang bukan tambah yakin, tambah risau. Dia. Ini perbahasan yang pergi kepada hakikatan. Sebab sebelum ni tak risau. Sebab tidak kena dengan perkara itu dan tidak berhadapan dengan benda. Bila benda tu datang, kita risau, kerisauan kita itu akhirnya semakin bertambah-tambah. Macam dulu, kita dulu ada duit dengan tak ada duit. Time tak ada duit, tak ada risau. Tapi bila dah ada duit, tiba risau. Risau pula tak ada. Time tengah tak ada risau. Jadi maksudnya memang risau. Tinggal lagi anda ada option untuk ambil atau tidak. Itu saja. Macam contoh duit. Ada option. Kita ada pilihan. Cuma bila pergi kepada ibadah, ambil dengan yakin. Ambil dengan ibadah. Ambil dengan keyakinan. Bahawa ini Allah dah takdirkan untuk aku hadapi. Allah takdirkan aku untuk berhadapan. Jadi pokoknya di sini adalah bagaimana kita nak mengisi kehidupan kita yang risau tadi dengan amalan. Itu je lah. Kalau risau performance out, risau dengan benda tadi takut hancur, maka isilah dengan ketaatan. Biarlah jiwa yang menjiwailah hubungan itu. Jangan pula menung. Tak ada jiwa lah, tak ada jiwa dah. Kamu tak ada jiwa, sakit jiwa ke apa? Kamu ada jiwa kan? Sayang tu ada kan? Sayang tu ada, dia luahkanlah kasih sayang tu. Apa masalah? Luahkan. Bak kata berambil. Cakap. Action. Jangan jadi keras tunggu kat situ pula. Ni dah kahwin tadi. Menung. Adakah ini suratan takdir? Allah. Dia tanya lagi gitu. Contoh. Adakah ini dah kamu tu dah diperjalankan untuk pernikahan, perkahwinan. Dah, terimalah. Apa masalah? Itulah Ustaz. Risau lagi. Risau sebab tak tahu kamu ni nak beramal ke tidak. Kalau benar kamu dirinya beramal, hilang kerisauan. Orang yang beramal, Allah akad kerisauan itu. Ini kita akan sambung besok. Tapi jawapan untuk malam tadi itu, terima dengan amalan. Terima. Kita yakin. Ambil dia dengan amalan. Luahkan kasih sayang tu. Dah ada suami, luahkanlah. Dah ada isteri, luahkanlah. Duk kerah kat situ, buat apa? Duk biar tengok. Dah tengok tu apa dia nak buat je gini. Dia tak layan aku lah kata. Tak sayang lah tu. Dah dia tu yang tengok, tukang tengok tu. Tak nak buat apa-apa. Dah kalau masih tengok tu apa? Ingat apa? Tu orang kadang ni kata tak faham. Tak faham ni. Pergi ke mana jiwa tu. Baik, jadi sebenarnya memang dunia benda semua merisaukan kita. Sebenarnya. Ambil dia dengan amalan. Pegang duit merisaukan. Risau lah ya Allah habis duit ni. Ya. Jadi macam mana kita tak nak risau habis tu? Habis tetap habis. Tapi kita isi dengan amalan. Sedekah. Sementara tengah ada ni aku nak isi dengan amalan. Bila dah tak ada, Allah tutup dengan keyakinan. Allah pegang hati kita. Ini kita besok kita sambung. Bagaimana nak mengurus lagi kerisauan kita ni. Kita mungkin lihat tajuk-tajuk yang lebih terperinci tentang risau apa. Tengok apa natijah dia, implikasi dia. InsyaAllah. Jadi untuk secara umumnya, khulasahnya, memang benda merisaukan. Itu adat. Asal benda je risau. Asal risau je benda. Jadi tak ada benda. Tak ada benda ni. Jangan risau. Sebab apa? Ada iman. Ada amal. Ada pahala. Ada benda-benda yang boleh counter balik semua perkara itu. InsyaAllah, yang penting kita nak buat yang terbaik
untuk buktikan di sisi Allah Ta'ala kita ni benar-benar nak duduk dalam jalan ketaatannya. Khair, insyaAllah, moga-moga Allah rahmati kita semua. Mohon ampun maaf di atas segala kekurangan, terkasar kata, tukar bicara dalam perbincangan kita malam ni. Tanah dan syabas kepada anda yang terus istiqamah. Mohon kepada Allah Ta'ala bantu, beri kekuatan kita untuk terus istiqamah. Khair, insyaAllah. Aku qali hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.